So hari ini cikgu akan terangkan apakah maksud dua teknologi dalam satu produk, supaya apabila kamu faham apakah yang dimaksudkan dua teknologi dalam satu produk, kamu akan dapat menjana idea ataupun kamu boleh berfikir apakah produk yang sesuai untuk kamu hasilkan mengikut kemampuan kamu sendirilah. Okey, semua nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu. Okey, good. Okay, sebelum tu, cikgu nak tanya, kamu sudah tengok ke belum link-link video yang telah pun cikgu share sebelum ni, yang berkaitan dengan pembuatan eksposi? Dah tengok ke belum? Kalau kamu belum tengok, apabila cikgu terangkan ini memang kamu susah sikit nak faham, blur-blur. Tapi kalau kamu dah tengok, kamu akan faham apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pembuatan. Dah tengok ke belum pelajar? Buka suara kamu. Belum cikgu. Senyap je 3B ni. Kalah 3E. 3E walaupun 4 orang, dia orang aktif tau. Belum cikgu. Belum tengok. Okey, yang lain siapa dah tengok? Belum. Belum, semua belum? Okay, kalau belum nanti lepas DM, kamu tengok Kalau kamu tak tengok, susah untuk kamu faham. Sebab itu link itu, cikgu bagi lebih awal untuk kamu tengok. Okay. Okay, so kita terus kepada pembangunan produk. Apakah produk yang ingin dibangunkan? Okay. Sebelum tu, kamu mesti tahu untuk tingkatan 3, ada syarat-syarat pembangunan produk. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat-syarat pembangunan produk? Okay, yang pertama, setiap produk mesti mempunyai 2 reka bentuk teknologi yang berbeza dalam satu produk. Okay, apakah yang dimaksudkan 2 reka bentuk teknologi ini? Yang ini nanti cikgu akan terangkan satu persatu. Okay, yang kedua, setiap pelajar wajib mempunyai satu produk masing-masing. Maknanya, setiap pelajar perlu buat produk dia sendiri. Tak boleh tumpang produk orang lain. Ataupun tak ada satu produk untuk 5 orang. Maknanya, produk bukan buat secara berkumpulan, tapi buat secara individu. Okay, dan seterusnya, pemilihan produk yang akan dibangunkan adalah pilihan pelajar sendiri dan dapat dilaksanakan. Okay, so untuk pembangunan produk kali ini, cikgu tak tetapkan pelajar perlu bina apa. Pelajar boleh memilih sendiri apa produk yang pelajar nak bina. Asalkan apa yang hendak dibina itu mestilah dapat dilaksanakan. Bukan kamu rancang, kamu nak bina, tapi apabila minta dibuat, kamu tak mampu buat benda tu. Contohlah, kamu rancang, katakan kamu nak buat kereta. Itu rancangan kamu, tapi hakikatnya apabila minta dilaksanakan, confirm tak mampu untuk buat sebiji kereta. So, maknanya produk itu adalah produk yang tidak dapat dilaksanakan. Tapi contoh katakan cikgu minta kamu pilih satu produk yang mana produk tu kamu dapat laksanakan. Contohlah kamu pilih nak buat beg jean. Okay, beg jean. Kamu rancang nak buat beg jean. Dan bila cikgu minta kamu buat benda tu, kamu boleh hasilkan. Itu yang dimaksudkan dapat dilaksanakan. Okay guys, setakat ni faham ke tidak apa? Faham cikgu. Okay, terus okay, so sekarang ni cikgu nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan 2 reka bentuk yang berbeza. Dia tingkat
sebagai reka bentuk segregasi, reka bentuk station. Ini adalah dua reka bentuk teknologi yang telah pun kamu pelajari di tingkatan 1. Okay, cikgu tak nak hurai satu-satu setiap reka bentuk ini sebab kamu pun dah nak imbas saja supaya kamu lihat lagi. Ini tingkatan seterusnya kita terus kepada tingkatan 2. Di dalam tingkatan 2 ada 6 reka teknologi yang telah pun reka bentuk teknologi pembuatan. Jadi bagi kamu link, bila kamu lihat link untuk bagi buat kamu terus dapat tapi kamu link macam kamu pada kemudian ini konten yang cikgu supaya kamu faham apa yang perlu kamu okay. Untuk teknologi pembuatan dia sebut teknologi dia berkait dengan contoh katakan kita nak menghasilkan satu produk menggunakan acuan. Kalau kamu masak tingkatan 2, acuan tu dia ada 2. Satu acuan panas, satu acuan sejuk. Acuan panas, contoh dia macam cairan timah. Okay, cairan timah maknanya timah itu kita perlu panaskan dia dalam satu suhu yang tinggi supaya dia mencair. Apabila dia sudah cair, kita akan tuangkan cairan timah itu ke dalam bekas acuan yang kita pilih bentuknya macam mana. Itu maksudnya acuan panas. Dan satu lagi adalah acuan sejuk. Acuan sejuk contoh dia adalah penggunaan eksplosif ataupun blast of Paris. Yang itu adalah acuan sejuk. Dan cikgu nak bagi nak kamu terapkan dalam produk kamu adalah berkait dengan acuan sejuk lah. Iaitu berkaitan dengan penggunaan eksplosif ataupun penggunaan plaster of Paris. Yang mana penggunaan eksplosif, kalau kamu tengok dalam link yang cikgu dah share tu, penggunaan eksplosif ataupun plaster of Paris yang itu dia tak memerlukan kepada suhu yang tinggi. Kita hanya cuba terus kita tongkat ataupun kita terap masuk dalam acuan. Itu maksudnya acuan sejuk. Okay, seterusnya di tingkatan 2 juga kamu sudah belajar berkaitan dengan reka bentuk mekanikal. Okay, apabila sebut mekanikal ini kita nak tahu sesuatu produk itu ada mekanikal ataupun tidak, macam mana? Macam mana guys? Ada 3. Ada 3 apa? Tak perlu takut, bagi tahu je. Salah itu biasa sebab kita belajar. 3 prinsip ke 3? 3 apa? Bagi tahu apa yang kamu faham. Cahaya. Tak perlu orang lain tak jawab tu dia tak tahu. Apa dia? Cahaya. 3 apa? Cahaya. LED. LED. Elektrik. Apa dia? Elektrik. Okey. Itu kamu cuba Bagus sebab kamu sanggup mencuba. Okey. Cuma ada sedikit kebetulan lah. Mekanikal. Apa yang dimaksudkan dengan mekanikal ni adalah bergerak. Mekanikal, apabila kita sebut mekanikal, dia adalah bergerak. Benda tu dia boleh bergerak. Okay, kalau ingat balik GM kita minggu lepas ada gambar lampu tidur tu
yang cikgu cakap dia boleh gerak-gerak tu. Kalau kamu join GM minggu lepas, yang boleh gerak-gerak tu. Memang kita nak menggunakan tu. Komponen yang boleh gerakkan lampu tersebut. Okay. Kalau yang lampu tu mungkin susah lah. Kalau kamu tak join GM, kamu tak faham. Okey, benda yang paling senang ni, yang paling simple cikgu bagi. Dekat rumah kamu, siapa rumah kamu yang tak ada pintu? Ada tak rumah kamu tak ada pintu? Semua ada pintu kan guys? Ada. Semua ada. Ada pintu tak? Ada. Kot lah tak ada pintu. Jamban rumah kamu ada pintu tak? Ada. Ada. Kamu ni, tu pemalu. Okey. Semua rumah boleh katakan ada pintu. Sekarang ni cikgu nak kamu perhatikan dekat pintu rumah kamu tu. Pintu kamu tu, dia boleh bergerak tak? Boleh buka, boleh tutup tak? Boleh. Pergi test dulu ke baru tahu? Okey, bagus. Pintu rumah kamu tu, dia boleh bergerak, dia boleh buka, dia boleh tutup. Apa yang menggerakkan pintu? Angin je. Angin kah? Kepucung. Apa yang menyebabkan pintu itu boleh bergerak? Kena tolak Saya cikgu. tolak je. Okey, katakan. Cuba kamu tolak dinding. Dinding rumah kamu. Kalau kamu tolak, bergerak ke tak? Tak. Tak. Bagus. Bukan daya tolakan yang menggerakkan, yang boleh menyebabkan pintu itu bergerak. Tapi kenapa? Cuba kamu tengok dekat belakang, tepi pintu yang belah belakang dia tu. Apa yang ada? Ada nampak bentuk segi empat tak? Ada. Ada. Yang ada bentuk segi empat tu. Yang boleh buka, yang boleh tutup. Yang itu nama dia apa? Tak tahu. Okey. Tak tahu. Okey, yang itu dikenali sebagai engsel. Pernah dengar engsel pintu tak? Pernah. Baru dengar hari ni cikgu. Okey, sekejap lagi kamu tengok pintu bilik kamu Okey. Belakang pintu tu, tengah-tengah dia antara dinding dengan antara tiang dengan pintu tu ada sejenis benda yang berbentuk segi empat. Yang itu adalah dikenali sebagai engsel. Dan engsel itu merupakan salah satu daripada komponen mekanikal. Yang mana komponen itu, apabila kita letak engsel tu, pintu tu boleh bergerak. Terbuka, tertutup. Okay, boleh faham sampai sini kelas untuk reka bentuk mekanikal? Boleh cikgu. Boleh. Okey, selain daripada yang itu cikgu bagi contoh engsel je. Nanti kita akan tengok yang lain-lain. Kemudian berdasarkan contoh. Okey, seterusnya kita tengok terus kepada reka bentuk elektrik. Reka bentuk elektrik, sebut sahaja elektrik. Apa sahaja yang boleh kita fikir, ada elektrik. Contoh dia adalah cahaya. Yang kawan kamu cakap tadi, cahaya. Cahaya elektrik bila ada cahaya dia guna apa? Nak keluar cahaya tu dia pakai apa? Mentol. Yes, dia guna mentol. Okay, dia guna mentol Okay, so cahaya, reka bentuk elektrik, cahaya. Okay. Selain tu selain daripada reka cahaya, dia juga berbunyi. Contoh katakan, bila berbunyi, maknanya ada sumber elektrik. Okey, selain berbunyi, dia juga bergerak. Bergerak tu mekanikal. Okey, seterusnya